Sebelum kita berehat seketika dan kembali selepas ini bersama tetamu kita, bersama Teacher Ilyas dalam nanti. Ini satu perkongsian ataupun bersama tetamu lain. Kita cerita tentang peranan majikan dalam memerangi jenayah perdagangan orang dan penyeludupan migran ini. Kita nak bawa ke satu pinggisan tentang situasi di Jalan Masjid India, terutamanya dalam musim meraihkan kedatangan Aidilfitri. Kalau sebelum PKP ini memang meriah sampai ke malam. Tapi sekarang ni bagaimana keadaannya? Wartawan kami Faris ada butirannya, saksikan. Kebiasaannya, Jalan Masjid India adalah antara kawasan tumpuan pengunjung di ibu kota, baik buat warga tempatan maupun pelancong asing. Pada hari-hari biasa, kawasan kira-kira 350 meter ini akan mulai sibuk dan riuh selepas laungan azan subuh. Namun tidak pada waktu ini ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat sedang dilaksanakan. Sama Zubir, antara peniaga tempatan yang turut terkesan dengan situasi pandemik ini. Berusia 63 tahun, bapa kepada 5 orang cahaya mata ini menjalankan perniagaan baju Melayu, terutama buat golongan bersaiz besar. Saya baju besar ni anak buah saya yang mencabar ni. Itu si Firiski nama dia, Jeff ni. Besar dari kampung, besar memang dia. Cakap, pakcik buatlah baju saya besar macam kita orang ni. Sampai saya cakap dengan dia, kau berapa orang orang badan macam kau ni, dia kata nak buat. Cakap ramai tau cik, kata dia ramai. Mula-mula anak buah saya beritahu tu, saya buat 100 pasang tu. Alhamdulillah habis. Saya jumbo dia panggil tu, pinggang sampai 65. Tu ada sejarah satu tu, sampai 8,5 meter tak cukup tali tip. Untuk mengukur dia cabar saya tu. Cakap saya pernah buat tempat lain tak jadi, pinggang peha tak masuk, badan tak masuk. Alhamdulillah dia track sini siap. Cantik dia pakai. Mula berniaga sejak tahun 1981, anak Jatim Minang ini terpaksa menanggung kerugian besar sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan 18 Mac lalu. Stok terkendala dah keadaan macam ni. Penuh semua nampak. Biasanya kita bulan puasa ni untuk pembayar hutang bagi kami berniaga di Wisma Yakin ni. Membayar hutang bulan ni. Itu yang kami harapkan ni sekarang apa pun tak ada. Macam mana nak menghadapi untuk pembayaran supplier besok kita pun tak tahu macam mana. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Biarpun ada orang berbadan besar seperti saya ni, namun jangan risau. Mereka menyediakan pakaian yang sesuai untuk anda pakai semasa hari Lebaran. Dan hari ini kebetulan pula sama dengan saya punya casing telefon ini. Dan saya ingin wawarkan kepada anda semua, biarpun dalam musim PKP ini, teruskan menyokong peniaga-peniaga Melayu kita supaya di hari Lebaran kita dan juga peniaga-peniaga pun dapat meraihkan hari Lebaran yang cukup meriah. Apapun bagi Sahmar, setiap dugaan yang diberikan pasti terdapat pelbagai hikmah di sebaliknya. Biarpun PKPB memberikan impak kepada perniagaannya, dia tetap bersyukur dan yakin kepada usaha yang dilakukan ini. Baginya, pelanggan akan muncul menjelang Syawal. #StopCovid-19, #Kita Mesti Menang. Itu mungkin antara kebiasaan baharu dan juga cabaran yang kalau kita katakan seperti di awal siaran tadi, kalau di waktu-waktu sebegini pasti dah meriah keadaan dengan bersesaknya orang ramai, dengan kemeriahan pelbagai tawaran yang diberikan. Tapi sekarang ini mungkin dengan kebiasaan baharu ini, dengan cabaran yang baru ini, perlu ada inisiatif yang lain dalam usaha kita untuk meraihkan juga Syawal yang bakal datang dan juga dalam masa sama membantu mereka yang menjalankan perniagaan seperti ini. Okey, sekarang ini kita nak teruskan dengan satu topik dan juga perkongsian yang tidak kurang pentingnya berkenaan dengan peranan majikan dalam memerangi jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Jadi untuk itu kita ingin bersama dengan saya di talian pada ketika ini adalah YM Tengku Kamazri Tengku Ismail, Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Ibu Pejabat Putrajaya. Di talian, hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Cik Anir. Apa khabar? Alhamdulillah sihat-sihat ya. Nampak ceria pagi ni ya. Betul-betul. Terima kasih. Suara Tengku pun ceria juga di talian pada ketika ini. Alhamdulillah. Pasal bulan puasa dan juga sepertinya PKP juga. Ya, baik. Mungkin kita boleh mulakan kerana topiknya adalah memerangi jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Jadi Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, secara pengenalannya, umumnya peranan di dalam menghadapi cabaran ini.
Okey, untuk makluman terima kasih kepada TV3 kerana menjemput JTK memberi pandangan tentang peranan majikan dalam memerangi jenayah pemerdagangan orang dan perdagangan manusia. Jadi Jabatan Tenaga Kerja adalah merupakan salah satu agensi di bawah NSO MAPO, iaitu Majlis Memperdagangkan Orang, di mana terdapat 5 agensi di bawah MAPO ataupun agensi yang berkaitan dengan perdagangan orang, iaitu selain pada JTK, PDRM, Jabatan Immigration, Kastam Diraja, APMM dan juga JTK. Jadi 5 agensi yang sama-sama kita memikul tanggungjawab untuk memerangi jenayah perdagangan orang dan juga penipuan migran. Jadi Jabatan Tenaga Kerja ini berperanan dari ruang lingkup pemerdagangan orang di dalam tempat pekerjaan. Ya. Tengku mungkin boleh terangkan juga, mungkin masih ramai yang tidak tahu berkenaan dengan apa itu penyeludupan manusia, migran terutamanya, dan bagaimana pemerdagangan orang ni diklasifikasikan, terutamanya dengan situasi yang melanda negara kita pada ketika ini. JTK terlibat secara langsung dengan jenayah pemerdagangan orang. Tetapi dari penipuan migran, JTK tidak terlibat. Jadi dari segi pemerdagangan orang, yang mana JTK juga menguasakan Akta Anti Majlis Pemerdagangan Orang dan Anti Penipuan Migran 2007, yang mana JTK orang kata come on board pada tahun 2010. JTK memikul tanggungjawab, mengambil tanggungjawab sama-sama dengan 4 agensi lain ini untuk menguatkuasa orang panggil ATIPSUM, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penipuan Migran. ATIPSUM itu Akta 670. Jadi dari segi pemerdagangan orang, maksud di sini untuk sama-sama kita menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pemerdagangan orang secara mudahnya, ya Hanif, dan juga untuk penonton di rumah, definisinya kita permudahkan, iaitu pengambilan pekerja yang menggunakan pengangkutan ke pemindahan ke atau penerimaan pekerja itu yang ada bentuk-bentuk paksaan dan juga ada berbentuk eksploitasi. Itulah yang dimaksudkan dengan pemerdagangan orang. Jadi definisi ini ada persamaan juga dengan buruh paksa, yang mana buruh paksa dan pemerdagangan orang ini hampir-hampir sama, tetapi buruh paksa ini berada di bawah salah satu elemen eksploitasi di bawah pemerdagangan orang. Jadi buruh paksa itu maksud sama juga, sebarang jenis pekerjaan dilakukan ada bentuk ancaman, tetapi ada tanpa kerelaan. Bila tanpa kerelaan, itu adalah merupakan salah satu elemen tentang buruh paksa. Itu maksud dia pemerdagangan orang. Cukup elemen ini, 3 elemen ini tadi, maka dia dianggap pemerdagangan orang. Tetapi Hanif, ada juga beberapa indikator-indikator lain untuk menentukan apakah itu pemerdagangan orang ataupun buruh paksa. Jadi kalau nak explain secara ringkas, boleh saya explain, Encik Hanif? Silakan. Encik Hanif dan juga penonton-penonton, terutamanya para majikan di sana memahami tentang apa itu eksploitasi buruh paksa ini. Kita jelaskan di sudut indikator dia. Indikator pertama di sini adalah seperti yang kita sebut tadi, eksploitasi, paksaan dan juga tanpa kerelaan pengambilan pekerja ini, iaitu yang melibatkan menggunakan golongan-golongan yang lemah, vulnerable. Maksud di sini adalah menggunakan seperti kanak-kanak di bawah 18 tahun, pekerja-pekerja miskin, orang kurang upaya, golongan-golongan yang miskin dan juga tidak berpelajaran. Jadi mereka ini salah satu golongan atau indikator yang digunakan pakai untuk menyalahgunakan ini. Dan kedua, ada unsur-unsur pemedayaan, pemedayaan penipuan yang dilakukan, dan juga selanjutnya tentang bayaran gaji. Mangsa tidak dibayar gaji. Dan ditahan gaji, dibayar gaji lambat. Segala faedah-faedah lain tidak dibayar sampai gaji. Ini antara indikator-indikatornya. Juga menghadkan pergerakan kebebasan dia. Maksud di sini mangsa yang terlibat dengan pemerdagangan orang ini, dia tidak bebas bergerak dan dikawal ketat. Ada
kamera ada berkunci, tak boleh bergerak sana, kamera CCTV mengawas mereka. Ini yang dimaksudkan dengan eksploitasi terhadap pergerakan mereka. Ya. Dan juga pengasingan dan pemindahan. Maksud di sini mangsa-mangsa ni ditempatkan di lokasi yang sukar dihubungi, jauh di pendalaman ataupun jauh daripada masyarakat. Dan juga pekerja administrasi bergerak di satu lokasi yang lain. Ya. Ini maksudnya elemen-elemen perdagangan orang. Ya. Dan juga wujudnya, ini elemen yang penting dalam jenayah perdagangan orang, iaitu keganasan fizikal dan eksploitasi seks. Ini juga merupakan elemen utama kebanyakan yang berlaku. Betul. Dan juga pemegang pasport tidak bergerak bebas kerana pasport dipegang oleh majikan. Ada ancaman, ugutan dan juga tempat kerja yang tidak kondusif. Dan juga yang tidak kurang penting juga ialah kerja yang berpanjangan dan juga mangsa ini terlibat dengan keberhutangan tak habis. Sentiasa berhutang dia bila dia bekerja dengan sesuatu majikan itu. Wow. Ini nanti antara elemen-elemen yang dikenal pasti oleh Jabatan Kerja dan bersama International Labour Organization. Kita sama membina definisi ini kerana kita mengkongsi bersama dengan negara luar melalui ILO Special Action Program to Combat Forced Labour, iaitu SAPFL. Ya, betul. Jadi kita mengenal pasti ini. Jadi antara definasi dan elemen-elemen buruh paksa. Ya, betul. Sangat panjang lebar dan saya percaya sangat detail sekali apa yang telah berikan sebentar tadi berkenaan dengan penjelasan pemerdagangan orang. Yang penting mereka ini dinafikan hak kebebasan juga. Dan itu mungkin kita boleh sambung perbincangan ini. Terima kasih banyak buat setakat ini. YM Tengku Kamazari Tengku Ismail, Timbalan Pengarah Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Ibu Pejabat Putrajaya, dengan penjelasan yang sangat-sangat lengkap sebentar tadi. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Itu mungkin pada ketika ini yang menjadi kebimbangan kerana kita tahu bahawa setiap manusia ada hak mereka, ada kepentingan mereka untuk dijaga, dan berkenaan dengan jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran ini juga sesuatu yang sangat penting untuk ditangani.